Recycle your food scraps, cut the rubbish in half. Inilah baja untuk kebun kecil anda. Hai kawan-kawan, lama tidak jumpa. Nah, ini aku. Terima kasih. Yang kuning dah expired lah. Mana baru minum? Oh, maaf kawan-kawan. Jangan risau kawan. Masa sebalik kampung hari itu, nenek saya pun bagi saya yakut yang expired. Tapi, saya siram yakut ini di pokok cili yang nenek tanam. Kamu tahu apa yang jadi 2 minggu lalu? Pokok cili itu dah mati ke? Bukan. Pokok cili itu berbuah lebat. Banyak buahnya. Wah, kalau macam tu, mari kita buat baja daripada yakut. Okey. Jom kita buat nama dia macam baja nenek, nak tak? Pelik tu. Apa kata kita tukar menjadi Memos fertilizer. Memos kan nenek, fertilizer tu baja. Jom! Baja terbahagi kepada 2, satu jenis serbuk, bahan-bahan seperti di atas dan cara dia gaulkan sahaja. Kemudian kita ada jenis cecair. Untuk cecair ni kita perlu fermentasikan dia. Maksudnya dia akan keluar buih-buih seperti is tu. Maksudnya sudah matang dan boleh digunakan ya. Hai kawan-kawan. Kami pasukan daripada SJKC Tianci Sibu ingin berkongsi hasil inovasi kami, iaitu Memos fertilizer. Memos bermaksud nenek, fertilizer bermaksud baja. Ini diberikan nama Memos fertilizer kerana idea untuk inovasi ini dicetuskan daripada aktiviti harian nenek yang seringkali memanfaatkan sampah domestik rumah serta bahan kita semula untuk menyuburkan dan menggalakkan pertumbuhan tanaman. Memos fertilizer merupakan hasil inovasi dalam bidang sains pertanian, iaitu baja organik. Baja organik jenis cecair dan serbuk untuk meningkatkan kesuburan tanah dan pembesaran pokok. Cara menggunakan baja adalah seperti berikut ya. 2 jenis cara serbuk dan 2 lagi cara menggunakan cecair jenis siraman dan juga semburan. Banyak orang menanam sayur dan bunga di rumah atau kebun kecil menghadapi masalah berikut. Sampah domestik semakin ditambah, tanah dan tanaman kurang subur, jadi hasil tanaman pun kurang. Belajar harian keluarga bertambah, jadi semua barang diperlukan duit. Gaji ibu bapa sikit. Yang terakhir, penggunaan baja kimia menyebabkan pencemaran. Oleh itu, kami menghasilkan baja organik. Objektif penghasilan Memos fertilizer. Pertama, mengurangkan sampah domestik, tanah lebih subur dan sehat. Tahu tak, kebanyakan baja organik berbau. Tetapi, baja Memos fertilizer kurang berbau. Dengan menggunakan Memos fertilizer, benih lebih cepat bercambah dan bertunas. Itu tanaman cepat berbuah. Dengan menanam sendiri sayur, kita dapat kurangkan belanja harian keluarga. Sayur seperti cili dan tomato, kita tidak perlu beli lagi. Bahan untuk menyediakan Memos fertilizer mudah didapati, mudah disediakan. Kami mengaplikasikan konsep 3R kita semula, kerana semua bahannya daripada bahan buangan. Berikut kebaikan, kelebihan, impak, perubahan penggunaan Memos fertilizer. Yang pertama, meningkatkan kesuburan tanah lebih sehat dan kurang berhasil. Yang kedua, tanaman lebih subur, lebih tinggi dan lebih banyak buah. Yang ketiga, mengurangkan sampah domestik khasnya merasakan tumbuhan. Yang keempat, mengurangkan pembelanjaan keluarga berjimat.
dengan menanam sayur untuk penggunaan di sendiri. Mimos fertilizer kurang berbanding baja organik lain, lebih berasaskan tumbuhan. Zero budget, bahan untuk menghasilkan mimos fertilizer daripada sampah domestik yang mudah didapati. Mimos fertilizer mudah dan cepat dihasilkan. Proses fermentasi hanya menggunakan masa 3 hingga 7 hari. Berbanding baja organik yang lain, memerlukan masa berbulan-bulan. Semua orang atau setiap orang dapat menghasilkannya, merapatkan hubungan keluargaan. Mari kita lihat perbezaan menggunakan Mimos fertilizer dan satu lagi tanpa menggunakan Mimos fertilizer ya. Kalau kita lihat 30 Mei ini suatu PKP ya, kita menggunakan Mimos fertilizer. 29 Jun dia sudah tumbuh dengan suburnya. Kemudian untuk kangkung pun sama, hanya memerlukan masa dalam 2 minggu kangkung sudah boleh dipetik. Tomato juga untuk tanaman biji benihnya 5 hari saja kita sudah boleh memindahkan anak benihnya ya. Dan ini tomatonya 30 Mei 21 Julai, maksudnya dalam masa 2 bulan tomato kita sudah berbuah dan dalam masa beberapa hari buahnya sudah masak dan boleh dipetik. Maksudnya 2 bulan setengah kita sudah boleh dapat hasil tomato ya. Ini dia tomato yang menggunakan Mimos fertilizer. Sama juga dengan daun bawang. Dalam masa 5 hari ataupun seminggu kita sudah boleh mendapat daun bawang untuk dimasukkan dalam sup kita ya. Dan anda boleh lihat perbezaan menggunakan Mimos fertilizer dan tidak menggunakan Mimos fertilizer. Dan anda boleh lihat dekat sini cili, tomato, sawi Hong Kong. Kita boleh lihat berikut adalah hasil tanaman yang memerlukan masa kurang daripada 3 bulan. Maksudnya kalau kita mula menanam hari pertama PKP, pada bulan ketiga kita sebenarnya sudah boleh mendapatkan hasil ya. Nah, ini bukti untuk bunga kertas. Bunganya tumbuh lebih subur ya. Okey, berikut ialah contoh terbaru. Kalau anda lihat yang bunga kertas yang lebih banyak bunga tu, itu kita telah sembuh dengan Mimos fertilizer ya. Manakala yang tak ada bunga tadi tanpa Mimos fertilizer. Ini ialah kita punya limau kasturi versi dari negara China ya. Ini tadi ialah sayur tomato yang kita tanam dengan menggunakan Mimos fertilizer 100% ya. Kita dapat lihat biji tomato ataupun buah tomatonya saiznya lebih besar.